Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى أمره أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha Tuan Imam, yang berwajib Tuan Pengurusi Surau Darussalam, Pengurusi Bandaraya Pengkalan, yang dirahmati Allah, ahli Tuan Puasa dan ahli Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada hari Selasa malam Rabu ini, malam 7 Jamadul Awal, maafkan saya, malam 7 Jamadul Akhir 1442 Hijriah bersamaan 19 Januari 2021. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita telah sama-sama menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh Tuan Imam kita. Kemudiannya Tuan Imam kita memimpin wirid, tasbih, tahmid dan takbir. Dan ya, kita sama-sama mengaminkan doa yang dipimpin oleh Tuan Imam kita. Mudah-mudahan segala munajat dan permohonan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Dan yang menariknya, tak dalam doa tadi Imam ada menyebutkan permohonan kita semua kepada Allah SWT supaya dijauhkan Allah marfa'an al-bala' wal waba'
khususan pada virus corona. Wal mihan wal fitan ma zara minha wa ma batan. Allah Ta'ala minta kita mohon kepada Allah SWT supaya jauhkan daripada kita wabak virus corona ini yang telah mengorbankan kalau di Malaysia ini ratusan, sudah 500 lebih yang meninggal akibat virus corona, dan yang paling kematian yang paling high profile ialah kembali di rahmatullah Allahyarham Tun Haji Salih Abbas, bekas Ketua Hakim Negara ini adalah VIP, VIP yang sesatunya VIP yang meninggal kerana virus corona ataupun kerana COVID-19. Jadi disebabkan kematian ini, penghormatan negara tidak dapat diadakan khusus untuk beliau. Kalau bukan orang macam ni, biasanya kalau meninggal akan diberi penghormatan pengkebumian negara. Maknanya dikebumikan, ada istiadat dia, ada protokol dia, ada tempat yang khusus dikebumikan untuk dia. Macam juga dulu almarhum Datuk Ustaz Datuk Haji Ishak Bahru, bekas Mufti Selangor, dikebumikan di perkuburan di Raja Selangor. Kerana beliau ni seorang yang high profile. Jadi dikebumikan dengan penuh adat istiadat, sama ada di Raja ataupun secara pengkebumian negara. Tetapi bagi Tun Salih Abbas, ia tidak dapat diadakan kerana beliau meninggal disebabkan virus COVID-19, maka pengkebumian beliau dilakukan sama seperti jenazah-jenazah yang lain. Protokolnya memang sangat berbeza. Siapa pun tak boleh mengirim ke tanah kubur. Hanya petugas-petugas hospital saja yang membawa jenazah Allahyarham ini ke tanah perkuburan di Kuala Terengganu. Dan saya rasa tuan-tuan pun dah lihat gambar-gambar pengkebumian tersebut. Jadi pada dasar inilah maka kita lihat banyak negeri sudah dikenakan kembali Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan katanya tak berapa lama lagi negeri kita pun akan sama juga berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi maknanya lagi sekali lah masjid-masjid surau kita akan tertutup, tidak ada semayang jemaah, orang awam tak dapat datang ke masjid, ke surau untuk mengerjakan solat jemaah, dan segala aktiviti pengimarahan masjid dan surau akan terhenti dengan sendirinya. Dan ini mungkin terpaksa dibuat awal kerana kita sekarang berada dalam bulan Jamadul Akhir, dan kita tinggal 2 bulan saja lagi sebelum bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Selepas ini habis bulan ni masuk bulan Rajab, habis bulan Rajab masuk bulan Syaban, habis bulan Syaban masuk bulan Ramadan. Saya tak tahulah tuan-tuan lalu ke tak tahun ni nak semayang tarawih di rumah sendiri macam tahun lepas. Saya tak tahulah. Tapi kalau tanya saya tak lalu kan, hanya suasananya akan jadi begitu janggal sekali. Jadi terpaksalah kita menerima apa yang diputuskan ini, kerana boleh jadi ada kebaikan atau hikmah sebagainya. Dan jangan lupa kepada sahabat kita yang dalam penguzuran, ada sahabat kita yang katanya hari ini nak dijalankan pembedahan jantungnya, ataupun mungkin besok, ataupun dah buat. Siang dan saya pegang Facebook, sahabat kita masuk hospital akan dibedah jantungnya pada bila-bila masa. Jadi kita sama-sama doa untuk bila kita bila kita Cik Adam masuk hospital, mungkin akan dibedah bila-bila masa jantungnya. Jadi kita sama-sama lah berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan
ya, sahabat kita, ya, Tuan Bilal Adam kita akan kembali sihat seperti biasa, insya-Allah. Ya. Kita harap macam itulah. Dan usia Tuan Bilal kita ni pun bukanlah muda lagi, ya. Lebih tua daripada saya, mungkin dah 50 lebih ke atas, nak masuk 60 kali. Jadi hadis yang kita nak baca pada pagi ini, pada malam ini, ya, pada malam ini juga menyentuh tentang usia. Tajuknya hadis yang ke-34, ya, tajuknya bila umur sudah mencapai 60 tahun. Ya, kalau dalam kitab Rumi ni muka surat 88. Ya, hadisnya ringkas saja. Ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda. Jadi bila kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan Nabi SAW sebagai rawdatun min riyadil jannah, taman-taman syurga, maka hadis-hadis ayat Quran yang kita bacakan untuk dikongsi bersama ini sebenarnya apa saja hadisnya, ya, ayat Qurannya atau hadis Nabi SAW, sama ada ianya berbentuk, ya, nasihat ataupun peringatan ataupun perkara yang dibolehkan, dihalalkan, perkara yang menyentuh hukum, hukum yang 8, wajib ke, sunat ke, fardu, wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram ke, sah, batal, halal, fardu. Jadi semua ini, ya, ada manfaatnya untuk kita. Jadi kita sama-sama lah, ya, merenung-renungkan, ya, supaya, ya, jadi bekalan untuk kita, ya, dalam kehidupan kita. Daripada Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, ya, a'adzarallahu ila mri'in, ya, Allah SWT sudah tidak mahu menerima keuzuran, ini uzur tidak sempat berbuat ibadah. A'zarallahu, maka saya, ya, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu. Allah Ta'ala memberi keuzuran kepada seseorang itu mentakhirkan amal ibadah dia. Itu maksudnya. Allah Ta'ala beri a'zara, Allah Ta'ala beri keuzuran. Ilam ri'in, kepada seseorang. Perkataan amri'in ini ada dalam sebuah hadis yang selalu kita baca. Kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sebenarnya setiap perbuatan itu bermula dengan niat, dan setiap, ya, orang itu akan dapat apa yang ia niatkan. Kan? Jadi amri'in ini ialah, ya, ataupun dalam bahasa Arab juga disebut al-mar'u. Ya, kalau ada alif lam dia al-mar'u, kalau tak ada alif lam mar'u. Jadi bila ilah tu, bila dia bertemu dengan ilah mar'in, dia tak sebut ilah mar'in, dia sebut ilah mri'in. Ada beza sikit, makna sama, kepada seseorang. Allah SWT memberi keuzuran kepada seseorang, akhara ajalahu, yang melewatkan amal ibadah dia. Maksud dia, seseorang yang melewatkan amal ibadah dia, menangguh-nangguh lah. Nantilah, banyak ni jumpa kan, ajak pergi semayang, nantilah. Ni dah PKP ni, macam mana nak ajak? Tak boleh ajak lah. Masih diajak tak nak datang. Bila tertutup peluang itu, 1001 komen yang hadir. Ni dia, macam-macam komplain. Kedai makan buka, supermarket buka, kedai minyak buka, 7-Eleven buka, masjid tutup je. Komplain je. Tapi bila dia buka masjid, ajak datang, dia nanti tangguh-tangguh. Jawapannya, nantilah. Esok boleh. Esok. Hari ni tak dapat lah, sibuk. Besok. Ini masalah. Masalah ni menangguh amal. Nantilah pencen esok. Nampak? Pencen esok kira.
Berapa ramai orang yang bekerja tak sempat menikmati alam persaraan. Ramai. Ada yang berapa ketika saja sebelum bergelar persara kena serangan jantung, kena sakit mengejut, meninggal. Tak sempat nak rasa duit pencen, tak sempat nak bergelar persara, masih dalam servis, masih dalam perkhidmatan. Yang lebih sadis ada cuti bersara, belum lagi habis cuti bersara tu, belum lagi dikira dia dah bersara. Dia mengambil cuti sebelum persaraan, itu mana dia. Ikut cuti dia lah kadang-kadang 3 bulan. Kadang-kadang kalau anggota polis saya campur-campur ni kadang 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan pun ada. Kumpul-kumpul cuti kan. Sekarang kalau perkhidmatan awam, cuti yang boleh tukar sebagai ganjaran hanya 150 hari sahaja. Lebih tak boleh. Lebih kena cuti ni kena bawa ke depan lah. Bawa ke depan, tu kumpul-kumpul tu 8 bulan cuti sebelum pencen. 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Waktu cuti bersara ni kolap. Tumbang masuk hospital, meninggal. Masih dalam perkhidmatan sebenarnya, belum bersara. Kalau bersara tu memang dah keluar ni, memang dah bersara, dah terima pencen persaraan, dah terima ganjaran persaraan, itu baru bersara. Dah dekat bersara, itu baru bersara. Kalau cuti bersara belum ni. Kalau anggota polis kad tu ada ni, ada lagi kad tu, belum boleh serah. Kalau dipanggil datang bekerja, kena datang. Maksudnya dia masih dalam perkhidmatan. Ini cerita perkhidmatan awam. Kalau swasta mungkin lain sikit lah kaedah dia. Tangguh nanti luar bencen Ustaz. Saya selalu pesan dengan sahabat-sahabat kita yang 50 ke atas. Kata encik jinak-jinakkan ni ke masjid, ke surau sekarang. Kita ni dah tak berapa kuat. Saya cakap tentu, saya tak cakap dengan cik saya cakap dengan saya juga. Saya lagi 2 tahun nak sampai 50. Kok sampai. Ada kawan-kawan yang tak sampai dah pun. Ada kawan-kawan meninggal dah. Tahun lepas ada seorang kawan meninggal, kena kanser. Kalau Indonesia kata kanker, 47 meninggal kanser, meninggal di Sarawak. Sama-sama main bola, bukannya orang sakit daripada kecil-kecil. Kalau dia sakit daripada kecil, baru keluar masuk hospital, kita pun faham lah kalau meninggal awal. Memang daripada kecil sakit, asyik masuk keluar hospital, masuk hospital, keluar hospital, tak sihat. Ni sihat walafiat ni bisa masih main bola. Meninggal kena kanser, meninggal umur 47 tahun. Panggil siapa tak tahu. Jadi jangan tunggu-tunggu. Allah Ta'ala boleh bagi keuzuran lagi pada seseorang yang menangguhkan amal ibadah dia hatta balagha sittina sana, sampailah dia mencapai 60 tahun. Bahkan pegawai JPA dia baca hadis ni buat cadangan pun. Dulu pencen 55, naik 56, 58, sekarang 60. Agaknya orang pegawai kanan JPA baca hadis ni pun. Sebab sekarang ni di mana-mana jabatan kerajaan, kementerian, saya sebut kementerian, mana-mana kementerian di Putrajaya sekarang ada ustaz Jakim. Kementerian Pendidikan ada, Kementerian Penerangan ada, komunikasi kan, kementerian, semua kementerian lah ada ustaz sekarang ni. Ada surau dihidupkan, baca hadis, baca fardu ain, hadis, tafsir, semua adalah. Agaknya inilah dia dengar-dengar bangga juga hadis Nabi ni kata 60, kita naikkan pencen 60 kan. Sekarang ni dah 60 pencen. Kan? Jadi begitulah hadis Nabi ni. Allah Ta'ala terima keuzuran seorang itu menangguhkan amal ibadah dia sampai dia usia 60 tahun. Kalau 60 tahun masih lagi
nak menangguh amal, Allah SWT tidak menerima penguzurannya. Ni mafhum hadis. Sebab kita kalau kita orang mengaji agama ni, salah satu ilmu yang kita mengaji ilmu usul fiqh. Usul fiqh ni nak faham dalil Quran dan dalil hadis ni, ada dua kaedah yang nak memahami, yang asas lah, nak memahami apa yang ada dalam Quran dalam hadis. Pertamanya mantuk. Mantuk ni maksudnya apa yang tertulis dalam Quran dan hadis tu, itu dia kan? Contoh macam ayat tentang pengharaman bagi bayar. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu darah bangkai mayat, bangkai darah, alaikumul maitah bangkai, waddam darah, walahmul khinzir daging khinzir. Ni jelaslah Quran. Allah haramkan. Jelas. Tak boleh nak takwil-takwil lah. Tak boleh. Kita nak pusing macam mana pun, pengharaman dia jelas. Itu mantuk. Tapi mafhum, itu dia. Yang difahami daripada dalil yang mantuk itu, itu dia. Maknanya kalau daging babi pun haram, babi itu bukan babi itu bukan daging saja kan. Ada kulit dia, ada bulu dia, ada lemak dia, ada tulang-tulang dia, tulang belulang dia kan. Itu pun adalah haram juga. Itu maknanya mafhum kat situ yang kita faham. Dan mafhum tu pun dia ada dua. Mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah, mafhum yang difahami yang sama dengan apa yang ada dalam mantuk. Maksudnya haram daging babi, maka haram juga segala juzuk babi. Itu mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah apa dia? Yang terbalik kita faham. Maknanya selain daripada babi tak haram. Selain daripada babi. Tapi dia ada pula tersekat pula. Yang selepas-selepas tu jadi tersekat pula. Dia tak boleh baca sampai lahmul khinzir je, kena baca depan ni. Itu dia. Jadi kat sini apa yang kita faham? Nabi kata, Nabi memberi keuzuran kepada seseorang menangguh amal ibadah dia sampai usia dia 60 tahun. Itu mantuk. Mafhum dia, Allah Ta'ala memberi kelonggaran kepada seseorang menangguhkan amal ibadah dia. Maksudnya kalau dia nak sembahyang jemaah ke, nak apa ke, benda-benda yang berbentuk ibadah, benda-benda yang berbentuk ibadah sunat, contoh sembahyang jemaah, sembahyang tarawih, majlis ilmu, puasa sunat, sedekah, boleh tangguh lagi sebelum 560, boleh tangguh lagi, tak apa, dan Allah Ta'ala pun faham. Itu mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah apa dia? Yang sebaliknya. Mana kalau umur kita dah 60 masih lagi kita bersifat menangguh-nangguhkan amal ibadah, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, maka Allah Ta'ala tidak lagi menerima penguzuran itu. Itulah dia mafhum mukhalafah tadi. Itu cerita dia. Maka kita pergi kepada syarah keterangan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah SWT masih memberikan ruang kepada seorang untuk berkata, jikalau umurku panjang, sempatlah aku berbuat amal ibadah. Apabila ia mati sebelum mencapai umur 60 tahun. Tetapi bagi orang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas, uzaran itu sudah tidak diberikan lagi. Ini dia. Inilah mafhum dia yang kita faham. Maksudnya kalau orang tu meninggal muda, Allah Ta'ala beri peluang. Dia muda lagi, tak sempat nak apa-apa, tak boleh terima. Meninggal awal, macam sahabat tadi kan, 47 dah meninggal. Allah Ta'ala beri lagi kelonggaran. Beri lagi golongan. Tapi tengoklah apa yang tulis ni.
Jikalau umurku panjang, sempatlah aku berbuat amal ibadah. Dia ada azam. Dengan syarat ada azam nak buat kebaikan. Dengan esok pencen nak pergi semayang, nak pergi masjid lah, jadi ahli masjid, contoh. Tapi tak sempat. Azam ada, tapi tak sempat kerana ajalnya sudah sampai. Maka Allah Ta'ala beri golongan. Itu dia. Tapi bagi orang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas, keuzuran itu sudah tidak diberikan lagi. Sepatutnya orang yang menjangkau usia 60 tahun ke atas, jiwanya telah berubah, pemikirannya tajam, pembawakannya lebih dewasa, sehingga nampaknya dia lebih berwibawa dan lebih disegani, baik dalam kelompok keluarganya maupun dalam lingkungan masyarakatnya. Bila sebut benda ni, teringat kita kisah Pak Ma'un. Memang teringat kumpul. Sebab Pak Ma'un ni dalam lingkungan 60 lah ni, tua dah, rambut dah putih kan, tapi masih ada jiwa, ada sampai terdamak menipu isteri sendiri dan anaknya. Anak tu tak punya syarahan pun, tapi isteri tu ditipunya, konon-konon ada syarahan. Kalau sekarang ni, isteri sekarang mesti diminta, mana Elan ada ceramah, siapa ceramah, ustaz mana ceramah, tidak. Ada tak gambar dia? Buat sini, tunjuk forward kat saya, bang, kalau ustaz saya tengok siapa ceramah. Tapi dulu mana ada handphone, pandai dengan kon, macam perli aku pakai kon lah. Tapi saya bawa kot betul nak pergi ceramah. Pak Ma'un pakai kot, berlakon nak dengar syarahan, berlakon. Sebenarnya pakat lah dengan kawan dia kat tengah jalan ni, pakat lah. Siap kawan dia prepare baju lagi tengah jalan. Ini dia. Patutnya usia 60 tu dah tak fikir. Bukan tak boleh berhibur, boleh. Jangan kata hiburan tu salah. Hiburan tak salah. Kalau tuan-tuan, anak-anak kita ada beli kaset, kaset-kaset dulu lah, kaset-kaset nasyid dan aguni kan, dalam kaset tu dekat kulit dia mesti tulis, dia kata hiburan itu tidak salah, tetapi salah memilih hiburan itulah membawa kita tersesat jalan. Saya ingat lagi kalam-kalam perkataan. Jadi hiburan tak salah. Tak salah. Macam sahabat kita, Tok Bilal kita, Syizri pakai, salah pakai tanjak, tak salah. Sebab tanjak ni pakaian orang Melayu, hang tuah bersaudara, inilah pakaian mereka sebagai pahlawan, tanjak. Dan tanjak pun macam-macam jenis. Kalau Tok Bilal kita pakai tanjak dendam tak sudah, ni tanjak orang Ismilan ni. Tuan Agung pakai tanjak dendam tak sudah. Standard tu. Yang Tuan Agung mesti pakai tanjak. Kalau Sultan kita, Sultan Perak lain lah tanjak dia, lain. Sultan Bahar lain. Sultan Johor yang tak pakai tanjak. Kerana dia dimahkutakan, bukan ditabalkan. Itu cerita dia lah. Payahlah kita korek lebih kan. Faham macam tu je. So, orang mungkin kita akan bertanya kan, Sultan lain semua pakai tanjak, ada pakaian dia. Tembus Sultan Johor tak pakai tanjak, pakai baju macam baju panglima askar. Apa hal? Pasal dia dimahkutakan, bukan ditabalkan. Sultan-sultan, raja-raja yang terbesar Negeri Sembilan semua ditabalkan. Tapi Sultan Johor dimahkutakan. Tak ada disebut Sultan Johor dia tak pakai. Istiadat pertabalan Sultan Johor tak ada. Tapi kalau Sultan Johor istiadat kemahkotaan, dia mesti dipakaikan mahkota. Itu cerita dia lah. Tu dia tak salah pakai tanjak ni. Tak salah. Bukan salah tanjak. Kalau ada orang bertanjak buat perangai, bukan salah tanjak. Kalau ada orang
Ya. Pakai serban berompak, bukan salah serban. Salah serban ke? Kalau ada orang pakai serban, contoh pakai serban pergi merompak, pergi menyambut, pakai serban. Contoh kan. Orang pakai serban memenggal kepala orang, ada? Tapi bukan Malaysia lah, lain tempat lah. Pakai serban tapi penggal kepala orang. Salah serban ke? Tak. Bukan salah serban, salah perbuatan orang. Kita kadang-kadang tersalah anggap, terutamanya orang-orang bukan Islam. Kalau kita tengok video-video mu'alaf, salah satu dugaan mereka, cabaran mereka mengajak rakan-rakan sebangsa mereka memeluk agama Islam, ialah gambaran negatif media terhadap agama dan orang-orang Islam. Itu cabaran mereka. Saya tengok video, ramai orang bukan Islam di luar negara, bukan di Malaysia ni lah, di luar negara, negara-negara yang majoriti penduduknya tidak beragama Islam, mereka sangat sikit pengetahuan tentang agama Islam. Yang mereka tahu, oh Islam pukul orang, penggal leher orang, bom orang, bunuh orang. Itu. Yang sebenarnya orang Islam adalah yang paling baik sesama manusia. Paling baik orang Islam. Tapi yang media dedahkan ialah kejahatan sebahagian orang Islam. Maka mereka yang anggap Islam ni agama tak bagus, maka terhalang mereka daripada menerima Islam sebagai sebuah agama. Nampak? Itu cabarannya. Jadi itu dia. Balik tadi, hiburan tak salah. Salah ke bingung tak salah. Tapi kita pilih hiburan yang baik, yang membina jiwa, yang memberi kesedaran, bukan melalaikan orang. Contoh macam lagu Dari Tuhan, dia bagus, ajak manusia kiamat satu masa akan hadir juga. Kita dari Tuhan kita datang, dan kepada Tuhan kita akan kembali. Tak salah. Mungkin iramanya sedikit keras, tengah-tengah menjerit, dengar mula-mula tu, kita faham kan? Itu dia. Baik. Maka usia tua itu ini sepatutnya dan hanya dipenuhkan dengan amal ibadah sahaja, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengingati mati dan seumpamanya. Maknanya pada usia emas kita ni, banyakkan beramal ibadah. Tak payah cek dunia lah, sibuk cek dunia apa. Dunia kita dah mencari dunia puluhan tahun. Kalau penjawat awam ni ada yang bekerja 40 tahun, dia masuk kerja umur 19 tahun. Hari ni usia dia 59 tahun. Sekarang dia dah kerja 40 tahun. Tahun depan nak pencen. Contoh, masuk 60 dia pencen tu, berapa tahun yang Allah Ta'ala akan bagi agak-agaknya untuk dia cover balik 40 tahun dia mencari dunia. Takut-takut tak sampai 10 tahun pun. Takut-takut tak sampai 5 tahun pun. Takut-takut tak sampai setahun pun. Takut-takut tak sampai sebulan pun. Takut-takut tak sampai langsung pun. Ni dia. Itu saya pesan, bukan dekat diri saya, bukan kepada kawan-kawan lah, pada kita pun. Kata nak beramal jangan tunggu-tunggu. Sekarang. Nak sembahyang jemaah, sekarang. Nak sembahyang duha, sekarang. Nak dengar baca ilmu, sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tuan pencen esok lah. Kita tahu ke sampai umur pencen? Tak tahu. Datang sekarang. Itu je kalau kita nak ajak semua kita ni. Mau datang sekarang. Jangan tunggu pencen. Jangan tunggu nak lapang. Tunggu lapang bila kita lapang. Tak ada masa lapang. Ingat-ingat lapang dah dah PKP pula. Allah. 2 minggu pula berkurung lah rumah. Apa pun tak dibuat. Kod 2 minggu je. Kalau disambung lagi 2 minggu, kita pun tak tahu.
petunjuk-petunjuk yang ada. Ya, hampir semua negeri kes harian mencecah 3 angka. Hampir semua negeri. Kalau takat saya tengok semalam, so hampir semua negeri kes harian lebih 100 kes sehari, termasuk negeri kita. Tu yang kata PKP akan dia dibuat kuasa. Katanya Jumaat ni. Tengoklah kalau pihak jadi kata boleh semayang macam biasa di sini, di mungkin Zulhijjah dan boleh dibuat semayang Jumaat walaupun keadaan PKP, alhamdulillah. Kalau dia kata semua tutup macam PKP bulan 3 tu hari, alih je. Kan? Sebab kita Perak ni unik sikit situasi. Kalau di Negeri Sembilan, di negeri asal saya, walaupun PKP, ya, di Seremban dan Polisen, masjid masih boleh buka, boleh semayang Jumaat. Pasal mereka kena pasti tak ada kluster masjid dan surau, maka masjid surau boleh buka macam biasa. Tapi kita di sini tak tahu lagi. Tunggulah 22 bulan lagi. Kalau dia kata, kalau pihak Jatim kata tutup semua masjid surau di seluruh Perak, tak boleh buat semayang Jumaat, letih. Kalau dia kata mengikut zon, alhamdulillah. Maknanya walaupun kita di pemukiman Lahad ni, walaupun PKP, tapi semayang Jumaat masih boleh sebab zon kuning. Kalau di tempat lain yang hijau, zon hijau. Hanya 3 kawasan saja yang zon merah, Ipoh, Taiping dan Durian Sebatang di Helen Perak, Teritan. Itu je 3 kawasan. Ada 2 kawasan oranye di Slim Labor dan di Cemur. Itu 2 orang setakat ni lah. Kita tengok map semalam boleh. Yang lain semua kuning dengan hijau, termasuk mungkin kita Lahad kuning. Pihak Jatim kata boleh on semayang Jumaat, boleh on semayang Jumaat dengan SOP yang ketat. Alhamdulillah, tak apa, Jumaat boleh on lagi, tak ada masalah. Yang penting Jumaat tu. Semayang Jumaat tu kita nak kata apa, tak boleh buat apa lah kalau dia orang sekat. Yang penting Jumaat. Kalau Jumaat pun tak boleh buat, ini yang saya cukup risau sebenarnya. Tapi kita terpaksa apa ni? Jadi jangan tangguh-tangguh. Bila tangguh-tangguh jadi macam ni lah kelab-kelabutkan kita. Kerajaan pun sebenarnya telah memberikan ruang untuk seseorang itu mengakhiri hidupnya dengan memperbanyak amal ibadah. Seorang pegawai kerajaan dalam umur 55 tahun, sekarang 60 telah pun dipensionkan. Bahkan sekarang ini ada kelonggaran untuk mendapatkan skim pension yang lebih awal lagi. Betul? Dia panggil bersara pilihan sendiri. Boleh. Seawal umur 40 boleh. Boleh. Saya sekarang 48 nak pension hari ni boleh. Buat je permohonan. Kalau semua yang okey, pension lah. Dapat ganjaran, pension akan dapat usia 55 tahun. Maknanya 7 tahun tak ada pension bulan. Makan ambil ganjaran tu. Kalau nak makan lah, pergi-pergi balik tak apa lah. Boleh kerja lagi, kerja lah. Sebab kita pun anggap kerja kita sebagai ibadah. InsyaAllah Ta'ala bagi pahala, walaupun tidak ada suatu kadar yang tertentu. Tapi kita insyaAllah kita cuba. Kalau ikut syarat, ikut kaedah dia lah kan. Kita datang pada waktunya, balik pada waktunya, kerja 8 jam, InsyaAllah. Duduk saja di rumah, gaji sudah dapat, pension lah. Maka seeloknya masa yang tinggal dari baki hayatnya hanya digunakan untuk mencari keuntungan akhirat yang abadi itu. Suatu macam tu bila dah bersara ni, tuan-tuan yang bersara-bersara ni patut macam tu. Tapi sedih kan, ramai sebenarnya, kalau saya kata ramai bersara kerajaan yang masih tak datang ke rumah Allah, ke Masjid Surau ni, sebenarnya itu adalah kenyataan. Ramai. Tapi kalau kedai mamak sampai, kedai kopi sampai, Masjid Surau tak sampai. Puas ngajak. Tak tahu lah tuan-tuan di sini macam mana. Kita puas ngajak. Tengoklah Ustaz, saya ada dengan memang habis yang datang Masjid Surau tu sihat sangat ke? Kadang-kadang dalam poket baju Melayu tu macam-macam ubat.
ubat ni ada, ubat itu ada, macam-macam kan. Tapi sebab nak datang di situ, datang juga. Wallahualam. Tetapi masih ramai orang yang sudah pencen, lalu ia mengisi masa pencen itu dengan berniaga, kelam kabut ke sana dan ke sini dalam urusan menambah kekayaan. Apalah yang mahu dihimpunkan lagi? Harta yang ada sudah cukup dan biasanya anak-anak sudah lepas dari tanggungan. Betul? Memang ada ni. Sibuk niaga. Dah pencen niaga pula. Salah niaga ke? Tak boleh juga nak kata salah niaga. Bukan salah perniagaan. Perniagaan tak salah. Nabi kata 2/3 dalam sebuah hadis. 9/10 rezeki dari perniagaan. Betul tak? Kalau saya berniaga, bukannya niaga besar-besar pun, niaga donat je. Di Seremban tu, niaga donat. Dapat satu kios dekat Giant di Seremban lah. Sini Giant dah tak ada kan. Giant Kampar dah almarhum. Giant Tambun tak tahu lah, dah almarhum kan. Giant Tambun almarhum semua. Tapi Seremban ada lagi. Giant asal saya ada lagi. Di Seremban tu, Giant Senawang ada lagi. Dia dapat satu kios kat sana jual donat, franchise donat. Dan ada buat balik dengan slave focus, mengikut permintaan. Dia boleh beli kereta Triton, tapi bukan bergula, second hand lah, daripada tangan orang. 56,000 cash. Terkejut saya. Kau beli ni 56,000 cash? Betul ni? Ya. Tapi bukan plate tinggi 9 lah, plate Kedah. Mungkin orang tu sana kot. Ada orang beli daripada tangan orang 56,000 cash. Saya nak tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan yang bekerja makan gaji, ada yang beli kereta cash? Saya beli wajah 60,000 Ustaz, cash. Ada? Tak ada tuan-tuan, hutang bulan-bulan. Yang betul ada duit sejemput duit untuk down payment je, duit cengkeram. Yang itu memang cash 6,000. 10% daripada harga kereta. Lain semua hutang sampai habis. Dia 9 tahun, 10 tahun. Betul tak? Memang mana ada yang beli cash. Kalau saya beli 56,000 Triton cash. Allah. Inilah benarnya hadis Nabi SAW kata 9/10 rezeki dari perniagaan. Tapi perniagaan ni ada pasang surut dia. Masa tengah pasang, beringat, jangan joli macam Doremi. Doremi hari sehari berniaga joli. Bagus Piramli punya sindiran. Sindiran dia bagus. Saya fikir-fikir kan, ni Piramli sindir orang kita mulai berniaga. Orang boleh berniaga baru sehari untung dah joli. Hari kedua kena kejar orang, habis. Pokai balik. Harapkan lawa je. Pakai baju, pakai tie. Kan? Abuk pun tak ada. Menipu Pak Haji, nak menipu Pak Haji tipu balik. Pak Haji bin keki. Jadi tu dia. Bukan salah berniaga tak salah. Tapi bila dah bersara tu, berniaga tu datang nombor 2. Niaga lah tak apa, tapi janganlah. Jadi bos lah betul. Kita duk catur atas yang kerja teruk anak buah. Ini kita lebih teruk daripada anak buah lagi. Kesana kemari, semayang tinggal, jadi macam Sa'labah. Hadis sahabat Nabi kan, yang sibuk berniaga, sibuk menternak. Walaupun ada yang kata kisah tu kisah palsu, dan tak pergilah. Kita nak pengajaran dia. Pengajaran tu masuk sebenarnya. Kisah tu ialah ada khilaf lah. Ada yang kata kisah Sa'labah ni palsu, bukan hadis palsu, bukan cerita sebenar, reka-reka aja. Ada yang kata memang kisah Sa'labah ni kisah benar. Zaman Nabi SAW, Sa'labah kan, sahabat yang dulunya miskin, Nabi doakan jadikan kaya. Sebab dia janji dengan Nabi, ya Rasulullah, kalau aku kaya esok, aku akan bayar zakat, aku akan bantu perjuangan kita ni ya Rasulullah. Aku janji di hadapanmu ya Rasulullah. Nabi doakan. Nabi dah tanya, dah betul ke kamu nak doa?
Aku doakan kamu kaya ni, nanti kalau kamu kaya, kamu akan lupa pada Allah. Aku khawatir itu, kata Nabi SAW. Sahabat kata, tidak ya Rasulullah, saya janji ya Rasulullah, di hadapanmu ya Rasulullah, kalau aku kaya, kalau saya kaya, saya akan bantu perjuangan ya Rasulullah, saya akan bayar zakat ya Rasulullah, apa yang kurang saya akan bagi. Sampai masa bayar zakat pun tak. Sebenarnya jemaah tu saya cerita lah, tinggal habis. Itu kisah. Palsu tak palsu, itu cerita kedua. Itu biarlah warasikhuna fil ilm yang membahaskan. Tapi pengajaran ni kita ambil. Mana bukan salah peniaga. Peniaga tak salah. Yang salah orang yang peniaga. Sampai lupa kepada amal ibadah. Itu je. Tak salah peniaga. Kan? Tu dia cerita dia. Jadi bila kita bencen nak berniaga boleh, tapi berniaga tu datang nombor 2, amal ibadah tu nombor 1. Itu je, tak salah. Ramai pegawai polis bersara buat kerja-kerja sebab besaran. Ada berkata, ustaz saya duduk rumah pun berkotak apa dia. Bagi saya buat kerja ke, berniaga berkebun ke, saya berniaga sikit-sikit ke, bagus juga kata. Tapi saya buat jangan lupa banyak. Kita ni lama sangat cari dunia, nak cari akhirat pula tuan kata. Dia kita dengan orang besar-besar ni cakap pun memahlah. Itu cerita dia. Apatah lagi kalau kita berbicara di hadapan mimpi besar. Tak bolehlah kita nak stay forward dia. Kenalah ada seni dia. Betul je nak cakap dengan CS pun kena ada seni juga. Tak boleh main entang buta je. Baru corporate nak sound aku CS macam kau baik sangat. Jadi ada seni dia. Bukan apa cik, sama-sama nasihat saya pun tak tahu bila mati cik. Jadi kita sama-sama lah perbaiki ibadah. Dia nak terima tu, tak terima tu hak dia. Tapi kita dah menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Baik, apalah yang mau diinfokan lagi. Harta yang ada sudah cukup dan biasanya anak-anak sudah lepas dari tanggungan. Mereka sudah berumah tangga sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mendapat peluang pekerjaan yang agak lumayan. Maka biarlah pula anak-anak yang menyara orang tua. Ini memang kebiasaan kita je tu lah. Saya ingat satu kartun tahun akhir 70-an, Malaysia kita dilukis oleh Nan. Tengok ni, orang bujang ni dia duduk bujang, pening kepala dia. Naik gaji dia, amak orang tua di kampung pun hantar surat, gaji naik, allowance ke kampung pun naik juga. Ada pening. Tak boleh nak enjoy sikit, orang tua macam tahu-tahu. Tu zaman internet tu, zaman Sarawak. Orang tua kampung tahu ni, gaji naik jadi hantar surat. Jangan lupa bulan ni allowance pun naik. Allowance duit hantar kampung pun naik juga. Ada pening kawan. Allahu Akbar. Tapi itulah dia sebenarnya. Orang tua kita bukan nak menagih duit kita pun. Tapi ialah, sepatutnya kalau dia usia-usia mereka tu, kalau mereka itu boleh kita beri sedikit wang syarat, kita bagilah. Mereka tak nak duit kita pun sebenarnya. Macam orang tua saya kan, pension dia lebih besar daripada gaji anak-anak dia. Dia nak buat apa dengan gaji anak-anak. Tapi itulah orang tua, nak merasa duit kita. Sebagai membalas sebahagian daripada budi orang tua yang telah bertungkus lumus dan membanting tulang untuk mencari nafkah kepada anak-anak sewaktu mereka masih kecil dahulu. Itu dia. Jadi biarlah anak-anak tu pula yang mencari duit, mencari kehidupan. Kita yang dalam dulu kata ni relax. Itu dia. Jadi apa pengajar, apa yang kita lihat dari filem Tiga Abdul. Patutnya Ismail Olahraja ni dah bagi dah penjagaan tu pada anak-anak dia. Yang dia dah tua 71, duduk sibuk lah sampai kena hak cek apa. Patut bagi dah ni. Abdul Wahab kau ambil ni syarikat, Abdul Wahid kau ambil ni syarikat, Abdul Wahab kau ambil ni syarikat. Ini anak-anak kena buat berniaga sendiri. Jual burung, buat bukit, jual alat muzik, nyanyi sambil jual alat muzik. Allah Akbar. Itu pengajaran. Tu sindiran piramid tu. Sindiran tu. Dah tutup 71 pondok lagi. Ismail, ada Ismail. Hello Ismail. Habis semua telefon beranda kelengok. Allah Akbar. Patut anak-anak tu dah jadi board of director patutnya. Dia chairman duduk relax, rumah isap rokok, main golf. Kalau sekarang
Cerita Melayu sekarang kan macam tu orang kaya-kaya main gong kan. This main semua aja main pedang kan. Ini masih lagi kerja, Allah Akbar. Ya, masih lagi mencari hidup dunia. Wah, patutnya umur tu dah cek akhirat dah. Wallahu a'lam. Cik baik kata banyak. Hati Ismail lori. Cik baik. Kalau tidak tak tahu dia cakap. Begitulah pula halnya petani, tukang dan pekebun. Biasanya anak-anak sudah dapat diharapkan untuk melanjutkan tugas orang tua mereka. Kiranya sampailah masanya untuk anak-anak membuat bakti membalas jasa baik orang tua mereka. Itu aja. Sama pun ya, sama ada bekerja makan gaji ke ataupun berniaga ke, begitulah keadaan dia. Limit lah. Kalau sampai 60, 50 tu dah boleh. Kalau kita berniaga ni dah boleh dah cari. Lepas tu kalau kita tengok orang Cina kan, mana anak dia yang cerdik disuruh belajar tinggi, dia hantar sampai pakai duit dia, tak ada beasiswa kerajaan pun. Pergi Singapura, pergi Hong Kong, pergi Taiwan, pergi China, pergi UK, pergi Amerika, belajar ajar dia. Yang tak pandai, bagi tolong saya kedai buat. Pergi tengok ke China mana-mana kan? Bengkel kereta ke, bengkel motor ke, apa ke, tengok mesti ada pekerja dia tu, ada pekerja tu yang anak dia sendiri sebenarnya, yang tak pandai tu. Yang tak pandai tu disuruhnya tolong bapak, kamu tolong sini. Esok dah pandai, esok sampai bapak dah tak larang, dah nak pencen esok, dia ambil alih jadi tokek pula. Tapi kita orang kita ni tak macam tu kan? Bila mati owner company, bila mati owner kedai, habis. Anak-anak semua dah cari kehidupan sendiri. Ada dia jadi tadi tu Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub kata. Dapat renda bapak, tak reti nak bagi. Kena tipu pula dengan penipu, Sadik Segaraga. Nasib baik ada Abdul Wahub kata. Maknanya kita boleh beritahu dalam anak tiga-tiga tu bukan semua yang bangang, kata. Ada yang cerdik seorang kata. Yang cerdik hero lah. Kita tak pilih dia, takkan dia nak kata dia bodoh. Tapi itu pengajaran kita dapat. Maknanya kita bila dah masuk umur 60 ni, dan Allah SWT menyuruh kita memperbanyakkan amal ibadah ke arah akhirat. Dunia boleh tolak tepi perlahan. Macam kita ni, kita yang otai-otai ni, macam saya tinggal 12 tahun lagi. Nak puluh-puluh pun dah lagi 12 tahun lah ni. Esok 60 esok rehat kan? Ada pun mengajar-mengajar macam ni, tidak lagi kata orang libat kesana kemari. Bagi orang muda, anak-anak muda pula. Macam Hazri pun, satu masa pun dia macam tu lah. Dia kena latih pula pelapis-pelapis yang ambil tempat dia untuk menguruskan program-program anak muda ni, suruh ni. Kan? Anak muda belakang ada, suruh kena pilih ya. Esok kalau aku dah otai, esok aku dah 60 esok, takkan aku je Ketua Biro Pemuda Hazri Kamarudin, umur 65 tahun. Tak masuk akal langsung. Kenalah cari pelapis. Itu ceritanya. Kita 60 esok, lebih kepada nak memperbanyakkan amal ibadah kita. Itu je. Itulah pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan hadis yang ke-35. 35 panjang ya, jauhi tempat rehat yang sempit. Ke hadis ke-34, kematian adalah suatu kepastian. Itu dia. Kalau ikut dalam kalender ni, tarikh dia ialah pada kalender lah ya, kalender. Ya. Bukan ikut MKN ya, ikut kalender ialah pada 16 Februari 2021. 16 Februari 2021. Itu pun kalau status kembali kepada PKPB ataupun PKPP ya. Kalau PKP ni masa lama lah. Siapa yang tangguh lah. Kalau begitu adanya, maka terpaksa lah kita tangguh
Tapi kalau ikut tarikh sini saya tengok dekat kalender ni 16 Februari 2021 tertakluk kepada sebarang keputusan Majlis Keselamatan Negara sama ada PKP ini dikembalikan kepada PKPP ataupun kekal kepada PKP pada waktu tersebut. Dan saya harapkan pihak Surau pun memaklumkan dari semasa ke semasa. Itu dia, macam di Masjid As-Sabirin Bandar Lahad baru mereka buatkan untuk kami ustaz-ustaz satu grup asatizah. Grup ustaz semua dalam tu. Jadi apa-apa dah tahu dah dalam grup. Ustaz dah tahu dah sebab penyelaras dah beritahu. Buku cerita dimaklumkan, suku cerita dimaklumkan. Tak ada masalah. Jadi surau kita ni pun boleh kan, grup asatizah Surau Darussalam Pekalan Bandaraya. Tak apa. Bukan hari kita tulis apa pun dalam tu untuk sekadar berfungsi maklumat dan info yang terkini tentang aktiviti surau. Sama ada berjalan ke macam mana ke, mungkin bersyarat ke, tengoklah kan. Tapi saya mengharapkan walaupun PKP pun majlis-majlis ilmu boleh diteruskan. Cuma kalau diteruskan, jadi kita minta nanti pihak surau buat satu surat kepada semua ustaz-ustaz, surat khas kata mengajar. Jadi bila kami lalu dekat SJR tu, Sekatan Jalan Raya tu, dia tunjuk dengan anggota polis tu, ini surat daripada surau memaklumkan kami hadir kuliah. Bila polis tengok, okey. Dan surat tu kalau boleh ada satu tanda tangan daripada pengurusi dan satu tanda tangan daripada ketua polis balai tempatan. Jadi bila dia tengok, oh ni OCS sudah, okey, jalan kata. Tak dia tanya kawan kita belakang. Kan? Ketua polis balai sinilah. Sini kuasa balai mana? Satu sign pengurusi, satu sign ketua polis balai. Untuk semua ustaz-ustaz. Kalau kata kuliah tu masih boleh diteruskan di dalam tempoh PKP. Kalau sebaliknya tak apalah, tak ada masalah, ikutnya macam ni. Okay, jadi itulah, itu saja untuk kali ini. Pertemuan kita, mudah-mudahan apa yang kita sempat kongsikan itu ada manfaat kita bersama. InsyaAllah kita boleh jadikan panduan kehidupan kita yang sebentar ini bersama isteri, anak-anak kita, kehidupan kita bagi kita sampai ke akhirat. Dan bila ada apa-apa yang disampaikan boleh kita kasih bahasa dan bicara semua kesemuanya dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan Allah sekalian, tuan-tuan imam kita. Jadi insyaAllah ada kesempatan kita jumpa pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolongkan kepada kita dengan tasbih al-kafarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi. Allahumma arham jaman hadzal ummah wa lana ba'da ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzuka min shururihim. Allahumma barik syam'uhum wa barik jam'uhum wa shattit kalimatuhum wa zalzal aqdasuhum min kilabik. Ya Qahhar ya Jabbar ya Taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yuzil kitab wa bil sahabat wa ahzab ihzib wa shur alaihim bi fadli bina sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana zidni muzaffama ya akramul qurban atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa marfa'na al-bana wa al-iqam والوباء وفيروس الكورونا والمحن والفتن والمظالم وما بطن من سوسنا الظالمين. ربنا تقبل منا دعانا ومنسنا وعلمنا ولقاءنا وعملنا في هذه الليله المباركه من شر جمال الاخر المبارك كالسميع العليم. وتب علينا يا مولانا انت تطهرنا فيها سبحانك وفيها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم انا نتقبل بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.